Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, kalau bukan Seistrozi, dalam e-tuition subjek sejarah. Dan untuk hari ini, kita akan sambung balik video yang sebelum ini mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni ada banyak bahagian. Okey, dan ini adalah salah satu bahagian sambungannya. Dan saya recap balik. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab yang ini. Okey, so ini adalah untuk bab yang kelima, tingkatan 2, silibus KSSM. Okey, so sebelum ini, video-video sebelum ini, kita dah belajar mengenai kenapa Kesultanan Melayu Melaka dikatakan sebuah kerajaan yang hebat. Ada 5 faktor kan. Ada empayar yang luas, ada orang kata pusat penyebaran agama, ada barang perdagangan, ada pengurusan perdagangan dan juga hubungan luar. Dan saya dah sentuh satu persatu, dan kita mulakan dengan empayar yang luas pada video sebelum ini. Saya dah terangkan bagaimana cara meluaskan empayar. Ada cara penaklukan, ada cara perkahwinan, dan ada juga cara naungan. Okey, so untuk video kali ini kita masih lagi dalam faktor yang sama, iaitu faktor empayar yang luas. Kita nak tengok mengenai yang pertama adalah apa faktor penyebaran atau faktor meluaskan empayar. Kenapa kita perlu meluaskan empayar? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak tengok bagaimana struktur pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan negara-negara yang kita ada tadi, negara taklukan, negara jajahan. Okey, siapa yang paling tinggi antara negara jajahan dengan negara taklukan, negara taklukan dengan negara naungan? Negara apa yang adakah mereka mempunyai tahap yang sama ataupun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Kita akan tengok dalam video kali ini. Okey, jom let's go. Okey, so kalau kamu tengok dalam slide saya yang seterusnya, apa pentingnya untuk kita meluaskan empayar? Penting ke untuk kita meluaskan empayar ini? Apa kepentingannya? Yang pertama dari segi politik ataupun kekuasaan. Okey, yang pertama adalah kita ataupun kerajaan Melaka ingin meluaskan empayar disebabkan untuk meluaskan tanah jajahan dan juga wilayah takluk. Okey, yang kedua adalah untuk mengukuhkan hubungan dengan kerajaan lain. Maksudnya kerajaan lain, kita nak kukuhkan hubungan dengan kerajaan lain sebab kita nak berkawan dengan banyak negara supaya negara kita selamat daripada ancaman negara tersebut. Sebab macam orang cakap kan, kalau kita berkawan ramai, okey, banyak orang suka kita. Kalau kita banyak musuh, ramai orang tak suka kita. Jadi kita tak nak ramai orang tak suka kita. Jadi kita berkawan, kita kukuhkan hubungan persahabatan dengan ramai orang. Sama juga dengan Melaka. Okey, dan yang ketiga, pada zaman dahulu juga, selalu sebab kenapa Melaka meluaskan empayar adalah untuk menyekat pengaruh kuasa serantau, maksudnya kuasa-kuasa jiran. Sebab zaman dahulu ada kuasa yang cuba orang kata melebihi Melaka ataupun cuba menandingi Melaka seperti Siam, Majapahit dan juga Pasai. Dia cuba menjadi lebih hebat daripada Melaka. Jadi untuk mengelakkan benda ini berlaku, Melaka perlu meluaskan lagi empayar. Sebab pada zaman dahulu, kehebatan sebuah negara ataupun sebuah kerajaan bergantung kepada berapa luas, berapa besar empayar yang dia ada. Okey, so yang kedua dari segi ekonomi, okey, ataupun kewangan. Okey, kenapa Melaka ingin meluaskan empayar adalah untuk menerima hadiah. Okey, zaman dahulu, okey, kita meluaskan empayar adalah untuk kita menerima barangan-barangan seperti wang, emas, timah dan juga bantuan tentera. Bila kita ramai kawan, bila kita ramai hubungan negara-negara yang kita bersahabat, maksudnya dekat situ bila kita kena serang, banyak negara-negara sahabat kita akan bantu kita. Okey, so yang kedua adalah untuk bekalan hasil, untuk pertanian, rempah dan juga biji timah. Maksudnya kat sini, bila kita meluaskan empayar, tak kira segi negara naungan ke, negara taklukan ke dan sebagainya. Okey, so mereka maksudnya hasil daripada negara-negara mereka itu akan menjadi salah satu daripada hasil negara kita juga. Okey, dan yang ketiga adalah dapat menguasai Selat Melaka. Okey, kenapa pentingnya untuk menguasai Selat Melaka? Sebab Selat Melaka ini, kalau korang belajar dalam video saya sebelum ini, kenapa Melaka merupakan sebuah kawasan yang strategik adalah sebabkan terletak di Selat Melaka. Dan apa pentingnya Selat Melaka ini? Selat Melaka merupakan salah satu jalan utama perdagangan daripada timur dan juga barat. Okey, daripada barat dan juga timur, maafkan saya. Okey, so daripada negara-negara barat seperti Eropah, daripada
Arab, daripada Timur Tengah, okey, daripada orang kata kawasan-kawasan Eropah, mereka akan berlayar. Kalau mereka ingin pergi ke Tebuk, jika mereka ingin pergi ke Timur, mereka akan melalui Selat Melaka. Sama juga dengan negara-negara dekat Timur, seperti China, seperti Korea, seperti Jepun. Kalau mereka ingin pergi ke Barat, mereka akan melalui Selat Melaka. Sebab itu pentingnya untuk kita menguasai ataupun Melaka menguasai Selat Melaka. Dari segi sosial pula, kalau kau tengok dekat situ, okey, berlakunya asimilasi budaya tempatan dan juga luar, seperti Arab, India dan China. Maksudnya kalau kita menjalin hubungan dengan ramai negara, banyak negara, budaya-budaya di negara kita boleh diasimilasikan, ataupun maksudnya bercampur dengan budaya lain. Contohnya salah satu asimilasi budaya yang pernah berlaku dekat negara kita adalah seperti asimilasi antara orang-orang berbangsa Melayu ataupun budaya Melayu dengan budaya Cina. Pada zaman dahulu, ramai pedagang-pedagang daripada Cina ini datang ke negara kita untuk berdagang dan tinggal di tempat kita, dan apabila mereka menetap di tempat kita, ada yang berkahwin dengan wanita-wanita atau lelaki-lelaki tempatan. Dan bila mereka berkahwin, di situ berlakunya asimilasi budaya antara budaya Cina dan juga budaya Melayu, dan bila benda itu telah berkembang, sebab itu pada hari ini kamu tengok dekat Melaka adanya satu bangsa, satu budaya, satu masyarakat yang kita panggil sebagai masyarakat Baba dan Nyonya. Masyarakat yang menghasilkan ataupun yang mewujudkan baju kebaya dekat Melaka. Itu adalah gabungan antara budaya ataupun asimilasi budaya Melayu dengan budaya Cina. Okey, itu dan banyak lagi budaya-budaya lain yang telah yang berjaya mengalami proses asimilasi di negara kita. Okey, kalau kamu tengok, okey, disebabkan apa? Itulah pentingnya untuk kita meluaskan empire. Okey, apabila berlakunya asimilasi budaya ini, disitulah kita tahu kita telah membentuk masyarakat yang berbilang kaum. Okey, kita ada masyarakat Cina, India dan sebagainya. Itu pentingnya untuk Melaka. Sebab pada zaman dahulu dekat Melaka ni bukan ada orang Melayu je, ada juga bangsa-bangsa lain yang duduk dan datang ke negara kita, ke Melaka untuk berdagang dan macam-macam lagi urusan. Okey, so seterusnya dari segi agama, apa pentingnya meluaskan empire dari segi agama? Kamu tengok kat situ, mendorong usaha penyebaran agama. Okey, okey, mendorong usaha penyebaran agama. Kalau kamu tengok pada hari ini, kalau sebelum ini pada bab-bab yang sebelum ini kita belajar mengenai kerajaan alam Melayu kan, yang dipengaruhi dengan agama Hindu dan Buddha. Tapi pada hari ini kalau kamu tengok, bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pengaruh agama Islam mula masuk. Dan itu adalah kesan daripada kita meluaskan empire, adalah untuk membantu penyebaran agama di negara kita. Dan yang kedua, dapat mengembangkan agama ke kerajaan lain. Ini saya akan sentuh dekat poin yang seterusnya nanti di video yang akan datang. Okey, so kalau kamu tengok slide saya yang seterusnya ni, okey, so ini adalah struktur pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau kita susun struktur pemerintahan ini mengikut kerajaan pusat, kerajaan naungan dan juga kerajaan jajahan. Okey, jajahan ini sama dengan taklukan. Okey, tadi kita belajar kan penaklukan dengan naungan kan. Apa beza dua negara ni? Adakah level mereka sama ataupun tidak? Kita akan tengok pada hari ini bagaimana susun atau struktur pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengikut negara-negara yang dijajah dan juga negara yang ditakluk dan juga negara naungan. Tengok, kerajaan pusat adalah kerajaan pemerintahan yang pemerintahannya terletak di istana, maksudnya kerajaan pusat lah, Sultan Melaka, Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan sebagainya. Okey, dan ianya diperintah oleh raja dan pembesar pusat. Korang belajar sebelum ini kan, ada pembesar korang belajar sebelum ni adanya pembesar 4 lipatan, 8 lipatan, 16 lipatan kan, korang masih ingat?
Okey, itu adalah kerajaan pusat. Itu yang paling tinggi. Di bawahnya peringkat yang kedua adalah pembesar ataupun kerajaan naungan. Bagaimana kerajaan naungan ini diperintah? Diperintah oleh pemerintah negeri tersebut. Maksudnya pemerintah negeri tersebut dia bebas untuk memerintah negeri mereka, tetapi pemerintah tersebut akan dibantu oleh pembesar tempatan. Maksudnya ada pembesar-pembesar daripada kerajaan Melaka yang akan menjadi penasihat kepada pemerintah kerajaan naungan tersebut. Dan yang paling penting, poin yang ketiga kalau kau tengok dalam slide saya adalah negeri naungan akan wajib untuk menghantar ufti kepada Kesultanan Melayu Melaka. Apa ini ufti? Ufti adalah satu bentuk bayaran, okey, macam cukai, macam upah. Maksudnya setiap bulan dia kena bayar cukai kepada kerajaan Melaka, sebabkan mereka adalah kerajaan naungan. Okey, so itu adalah dari segi negara-negara naungan. Yang paling rendah, yang paling bawah adalah negara jajahan. Okey, kalau kamu tengok negara jajahan dekat situ, pemerintah dilantik oleh Sultan Melaka. Maksudnya negara-negara jajahan, pemerintah yang lama, kalau Sultan Melaka tak suka, mereka akan ditolak dan Sultan Melaka yang akan melantik sendiri siapa yang layak menjadi pemerintah bagi negara-negara jajahan ataupun taklukan. Sebab apa? Sebab mereka merupakan negara yang kalah perang. Jadi mereka kena ikut semua kehendak kerajaan yang menang. Jadi kalau Sultan Melaka yang menang dalam peperangan dan negara tersebut menjadi negara taklukan Melaka, jadi pemerintah kerajaan tersebut ditetapkan oleh Melaka sendiri. Okey, sebab itu dia kata kenapa pemerintah dilantik oleh Sultan Melaka. Okey, so saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Jangan lupa video ini ada sambungan yang kedua nanti, ada sambungan-sambungan yang lain nanti. Okey, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share link-link video e-tuition. Bukan saja video saya, kita ada banyak lagi video-video lain. Kita ada video matematik, video sains, video bahasa Melayu daripada macam-macam tutor yang hebat. Dan jangan lupa untuk layari juga website etuition.my. Okey, kat sana akan lebih banyak lagi benda yang korang boleh belajar. Okey, so yang paling penting jangan lupakan saya, Sehistrozi, dalam e-tuition subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Okey, bye.